dahulu ingin saya merekamkan ucapan terima kasih kepada semua hadirin yang memenuhi stadium tertutup nilai ini bagi menjayakan majlis khatam Al-Quran yang jurung-jurung kali kita adakan secara besar-besaran. Saya berasa sungguh kagum dengan perhimpunan seramai 6,000 anak-anak kita yang telah khatam membaca Al-Quran hasil dari program kita. Tahniah saya ucapkan kepada semua anak-anak yang telah mendapat khatam Al-Quran, dan mari kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya sahajalah kita dapat menjayakan program yang kita adakan pada hari ini. Kita bersyukur dengan pencapaian dan perkembangan pendidikan umat masa kini, termasuk pendidikan Islam yang mengalami perubahan secara drastis dan struktur organisasi yang ditambah baik dari masa ke semasa berdasarkan keperluan masyarakat dan negara. Hari ini kerajaan sentiasa memastikan anak-anak pelajar-pelajar yang tidak terpinggir dalam arus perdana pendidikan, termasuk pendidikan agama seperti kelas agama petang, sekolah agama rakyat, di mana berbagai kemudahan serta peluang pembelajaran yang lebih sistematik dan berdaya saing. Warga pendidik sama ada di jabatan pelajaran, pejabat pelajaran daerah dan di sekolah-sekolah adalah bertanggungjawab secara langsung di dalam pendidikan Islam, termasuklah di bidang Al-Quran, sebagai ejen penggerak dan perubahan untuk berbincang dan mencari idea bagi meningkatkan lagi mutu pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan selama ini. Kita jangan merasa mudah berpuas hati dengan apa yang telah kita miliki, dengan apa yang telah kita capai yang selama ini, melainkan kita sentiasa ingin melihat yang lebih baik lagi. Majlis Khatam Al-Quran pada pagi ini adalah satu usaha yang amat baik di dalam kita memberi pengiktirafan kepada anak-anak kita yang mengikuti program kelas agama petang, sekolah agama rakyat dan program TEKOM. Bertepatan dengan tema yang dipilih, iaitu Al-Quran Penjana Wahdatul Ummah, saya percaya dan penuh yakin dengan penghayatan kepada Al-Quran sahajalah akan merangsang minda dan emosi anak-anak kita menjadi umat yang mempunyai jati diri dan berfikiran inovatif yang sangat signifikan dengan keadaan umat Islam yang ada pada hari ini. Sudah sampai masanya umat Islam di negara kita hari ini mengungguli amanah keilmuan di dalam melahirkan modal insan yang cemerlang dan seterusnya melahirkan seramai mungkin umat yang berbidang. Kita perlu melahirkan seramai mungkin ulul albab, cendekiawan ataupun ilmuwan yang mantap ilmunya dalam bidang-bidang tertentu seperti bidang sains dan teknologi, serta mantap pula keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks ini, cendekiawan Islam Ibnu Khaldun telah menyebut bahawa ilmu dan penghayatannya amat penting bagi melahirkan manusia yang mempunyai ciri-ciri ulul albab. Oleh itu, usaha berterusan secara intensif dan berstrategi perlu dilaksanakan tanpa mengabaikan unsur-unsur rohani dan jasmani seperti mana yang telah digariskan di dalam Islam. Sementara itu pula, para ilmuwan perlu menunaikan amanah keilmuannya pula, iaitu sentiasa setia kepada misi dan moral cendekiawanan. Setiap ilmu mempunyai ciri dan nilai falsafah yang mesti dihuraikan menurut perspektif syarak yang dipandu oleh Al-Quran, iman dan takwa. Sebarang penyimpangan dan penyelewengan oleh para ilmuwan
ilmuwan mesti berlaku adil dan amanah di dalam menyampaikan ilmu, supaya mereka akan menerima ilmu tersebut tidak terpesong dari ajaran Islam yang sebenarnya. Para ilmuwan ini hendaklah sentiasa membimbing umat sehingga berupaya meneroka, mencipta dan mengendalikan kemajuan. Al-Quran yang mengandungi 114 surah dan 6,236 ayat sentiasa memberikan keutamaan kepada kepentingan ilmu pengetahuan, kerana jatuh bangunnya sesuatu umat itu bergantung kepada kekuatan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh mereka. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan sekalian, saya selalu menyebut bahawa dalam soal pendidikan ini, anak-anak kita yang ada sekarang adalah merupakan anak-anak ataupun benih-benih di tapak-tapak semayan yang perlu kita jaga, yang perlu kita badai dan sirami agar benih-benih ini tumbuh dan subur. Alhamdulillah, pada tahun 2004 saya telah pun membawa suatu idea untuk kita memantapkan lagi cara untuk kita mendidik anak-anak bangsa kita di dalam ilmu pengetahuan Islam. Maka kita telah pun berbincang di peringkat Majlis Agama Islam dan kita mahu melihat supaya kelas-kelas fardu ain, iaitu kafah yang ada di seluruh Negeri Sembilan, diberikan satu lonjakan nafas